Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 1. Jadi kita masih bersama dengan Cikgu Irma Hanum untuk hari ini. Untuk segmen kali ini, apa pula yang akan kita bincangkan? Baik, terima kasih Irfan. Segmen yang seterusnya sekarang kita akan lakukan segmen teroka ilmu. Jadi apakah yang murid-murid akan lakukan? Murid-murid akan melengkapkan carta ataupun jadual KWH yang kita bincangkan tadi, dan selepas membaca pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen itu, mereka akan lengkapkanlah borang tersebut. Jadi Irfan, sebelum kita nak pergi kepada bahan bacaan, cikgu nak minta tolong Irfan untuk bantu cikgu bahagikan anak murid cikgu ni kepada kumpulan mereka. Jadi satu kumpulan dua nama Irfan. Satu kumpulan dua nama. Ya, Irfan boleh pilihkan nama mereka dalam balang tersebut. Maknanya nasib mereka berada di tangan Irfan sekarang ni. Ya, betul Irfan. Okey, jadi Irfan akan pilih dulu. Okey, yang pertama ikan pula. Irfan akan pilih warna kuning. Okey. Pertama. Dan Irfan akan ambil warna merah pula. Merah. Baik, siapakah? Boleh Irfan bacakan namanya? Yang pertama kita ada Swega. Ya. Yang kedua kita ada Fauzan. Baik, terima kasih. Bermaksud ini kumpulan pertama iaitu kumpulan fiksyen. Okey, ini kumpulan fiksyen. Ya, jadi baik. Beralih kepada kumpulan non-fiksyen pula, iaitu kita ada Hafiz Azri dan juga Alia. Jadi berwarna hijau dan berwarna biru. Jadi inilah kumpulan kedua iaitu kumpulan bukan fiksyen. Jadi kita akan teruskan. Terima kasih Irfan sebab bantu cikgu. Baiklah murid-murid sekalian, ini ialah petikan yang cikgu dah paparkan ini, petikan yang cikgu maksudkan tadi, iaitu petikan 1 cerpen Anak Kampung Sira Menuju Cita-Cita, manakala petikan yang kedua ialah rencana pembelajaran abad ke-21. Jadi cikgu nak maklumkan juga di sini Irfan. Baik, untuk petikan kedua ini telah dilakukan sedikit pengubahsuaian untuk menyesuaikan dengan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi murid-murid telah pun murid-murid boleh buka buku teks ya, muka surat 164 dan muka surat 165 yang berada untuk buku teks tingkatan 1 Bahasa Melayu. Baik, jadual pun murid-murid telah dapat, maka cikgu kira murid-murid bolehlah bersedia untuk memasukkan maklumat yang murid-murid ketahui sebelum membuat bacaan yang di lajur K, dan W, apa yang murid-murid ingin ketahui daripada petikan tadi. Boleh murid-murid cikgu? Okey, silakan murid-murid boleh mula menuliskan jawapan dalam jadual yang cikgu berikan. Okey, jadi cikgu paparkan sekali lagi petikan tadi Irfan. Silakan cikgu. Okey, jadi petikan pertama, petikan kedua. Jadi murid-murid nak isi apa? Nanti kita dengar jawapan murid-murid, tapi seperti cikgu terangkan tadi, murid-murid boleh letak tajuk utama, tajuk besar, tajuk kecil. Itu di K cikgu ya? Ya, untuk di bahagian K. Okey, dan di bahagian W pula antara perkara yang murid-murid ingin ketahui. Ya, jadi di sini Irfan, murid-murid bolehlah membina soalan menggunakan kata tanya. Contoh, apakah lagi? Mengapakah? Bagus. Siapakah? Jadi bagaimanakah? Di manakah? Jadi semua soalan itu kita boleh gunakan di bahagian W. Apa yang murid ingin ketahui? Jadi cikgu kira murid-murid mungkin dah bersedia. Betul. Boleh ke murid-murid cikgu? Dah bersedia atau belum? Okey, kalau dah bersedia, kita boleh mulakan. Okey, kumpulan yang pertama ke yang kedua dulu? Okey, kumpulan pertama terlebih dahulu. Fiction. Okey, jom kita tengok apa yang mereka boleh kongsikan. Siapa nak mulakan dahulu? Ini antara Fauzan dan juga Swega, silakan. Ya betul, Fauzan dan Swega. Izinkan saya cikgu. Ya, silakan. Perkara yang saya sudah ketahui sebelum membaca bagi petikan 1 ialah Anak Kampung Sira Menuju Cita-Cita. Seterusnya, perkara yang ingin saya ketahui sebelum membaca ialah siapakah anak kampung Sira, cikgu? Selain itu, apakah yang berlaku kepada anak kampung Sira, cikgu? Baik, terima kasih Swega atas jawapan tadi. Kalau jadi cikgu jadi Swega pun cikgu nak tahu perkara tersebut. Betul. Ya. Dan kita dengar jawapan yang kedua. Ahli kumpulan yang kedua, silakan. Silakan Fauzan. Fauzan. Izinkan saya cikgu. Silakan. Perkara yang saya sudah ketahui sebelum membaca petikan ini ialah ianya sebuah cerpen. Seterusnya, perkara yang ingin saya ketahui sebelum membaca ialah bagaimanakah anak kampung Sira mencapai cita-citanya. Selain itu, adakah anak kampung Sira mencapai cita-citanya, cikgu? Ya, tepat sekali. Cikgu bersetuju dengan jawapan daripada Fauzan tadi. Jadi kita tengok daripada bahan, dah tahu dah ini bahan cerpen. Dan apa yang nak mereka ketahui, mereka jawab yang dikongsikan oleh Fauzan tadi sangat bertepatan lah. Jadi cikgu, murid-murid di rumah jangan bimbang. Cikgu boleh kongsikan cadangan jawapan tadi pada paparan skrin. Ini adalah antara jawapan yang
cikgu dah tambah baik juga daripada murid-murid cikgu. Baik. Jadi kita selesai kumpulan pertama. Jadi cikgu, sebelum itu, kita nak bagi ganjaran sikit boleh? Sudah tentu. Hampir cikgu okey. terlupa. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Berapa ganjaran untuk Jadi sebenarnya, Fauzan dan juga untuk Suega? lajur K dan W ini tidak mudah tapi tidaklah sukar juga. Tidaklah semudah itu. Okey. Jadi kita nak cikgu rasa cikgu nak bagi 4 bintang dulu boleh? 4 bintang sebab dia kepada- sebenarnya jawapan itu sudah ada. Maksudnya maksud saya, maksud cikgu daripada tajuk kan. Betul, Kemudian betul. apa yang mereka nak tahu mereka boleh bina ayat. Tapi sebenarnya binaan ayat itu pun mencabar juga. Betul. Okey. Jadi saya 4 rasa bintang bagi kepada 4 bintang Fauzan dan dahululah. juga Suega. Ya, terima kasih Okey, Irfan. baik Irfan Boleh dah cikgu tanpa dulu. teruskan dengan kumpulan yang Silakan kedua. dulu, cikgu. Baik, silakan murid-murid cikgu bagi petikan yang kedua untuk berkongsi jawapan. Silakan. Izinkan saya, cikgu. Ya. Perkara yang saya telah ketahui sebelum saya membaca petikan itu ialah pelajaran abad ke-21. Ya. Seterusnya, perkara yang saya ingin ketahui ialah apakah pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, bagaimanakah pembelajaran abad ke-21 dilaksanakan di dalam kelas, cikgu? Baik, terima kasih Hafiz. Jawapan Hafiz tu pada cikgu agak baik ya soalan yang ditanyakan. Bertepatan dengan tajuk dan bertepatan dengan bahan bacaan tersebut. Jadi bagaimana pula dengan ahli yang kedua? Siapa? Alia. Alia, Okey, betul, Alia. cikgu. Silakan Alia. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Perkara yang saya ingin ketahui sebelum membaca teks, perkara yang saya sudah ketahui sebelum membaca teks ialah aktiviti berkumpulan yang menarik. Perkara yang saya ingin ketahui ialah apakah kelebihan pembelajaran abad ke-21. Baik. Seterusnya, apakah cabaran dalam pembelajaran abad ke-21 cikgu? Baik, terima kasih Alia atas soalan yang ingin ketahui, yang perkara yang ingin kamu ketahui itu juga cikgu bersetuju. Jadi murid-murid di rumah jangan bimbang juga. Cikgu kongsikan juga cadangan jawapan daripada murid-murid cikgu tadi. Silakan, cikgu. Okey, baik untuk rujukan murid-murid ya. Jadilah, baiklah sekarang kita teruskan dengan aktiviti bacaan. Tadi kita belum baca tapi murid-murid dah berikan K dan W. Sekarang kita dah akan baca. Tapi cikgu ganjaran. Ya, untuk maaf murid-murid Irfan, kita lupa apa? lagi sekali. Sebab saya tahu ini antara cara untuk kita bagi semangat lagi kepada Ya, mereka. betul. Terima Okey. kasih Irfan. Sama-sama. Untuk yang ini cikgu nak bagi 5 lah. 5? Sebab soalan yang okey. diajukan itu sebenarnya agak baiklah. Sangat agak baik soalan yang diajukan. Jadi cikgu teruskan dengan bacaan. Silakan, cikgu Baik, Irfan baik. tanpa Kita mulakan dulu. dengan petikan pertama dahulu. Silakan ahli kumpulan yang pertama untuk membuat bacaan. Silakan. Siapakah giliran siapa? Izinkan saya, cikgu. Oh ya, Suega. Silakan Suega. Pendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Pesan Tok Batim Kaloi semasa mereka bersama-sama memancing ikan lapat di lubuk setui. Sanom Halut hanya senyum kelat. Dia mengangguk-anggukkan kepala walaupun di lubuk hatinya masih berbelah bahagi. Tawaran untuk tinggal di asrama itu membebankan fikirannya air-air ini. Sanom sayang akan lubuk setui, sungai serai dan hutan berluka yang sudah lama menjadi kawan karibnya itu. Suka untuk dia melupakan hobi memancing mandi sungai dan memikat burung terkukur. Baik, terima kasih Suega atas bacaan. Suaranya agak perlahan tapi sebutannya masih jelas dan betul ya. Terima kasih Suega. Jadi di sini pun kita boleh bagi ganjaran kepada Suega. Berapa, Irfan, cikgu? Cikgu nak bagi 4 bintang untuk 4 Suega boleh? bintang dulu. Okey, masih 4 bacaannya bintang baik. lagi. Baik, cikgu teruskan dengan murid yang kedua. Silakan. Izinkan saya cuba Ya, cikgu. terima kasih Fauzan. Silakan. Sanom, kamu boleh mendaftar asrama sekarang. Bilik kamu di blok 3A tingkat 2. Ujar guru lelaki yang bertali leher itu. Sanom tersentak seketika. Ibu terus menarik tangannya agar segera ke blok asrama. Sanom akur seorang murid senior datang menghampiri mereka. Mari saya tolong. Sambil tersenyum dia mencapai beg pakaian Sanom. Terima kasih. Sanom mengulurkan tangan bersalaman. Semasa melangkah masuk ke dalam asrama, dia berasa teruja untuk terus tinggal di situ. Wah, cantiknya bilik itu, Ibu. Sanom berjanji akan belajar bersungguh-sungguh di sini. Ujar Sanom. Ibu tersenyum gembira melihat Sanom. Baik, terima kasih Fauzan atas Itu dia bacaan bacaan tadi. Fauzan. Macam mana cikgu bacaannya? Bacaannya ada nada waktu dibaca dialog tadi. Jadi sangat baiklah. Tapi cikgu masih nak bagi 4 lagi. 4 lagi. Boleh, Ifah kata Baik, apa dulu? kita teruskan dengan murid yang kedua boleh? Silakan. Baik kelas, murid-murid sekalian, untuk bahagian yang ketiga petikan ini, cikgu minta murid-murid di rumah bolehlah baca sendiri bahagian yang ketiga. Cikgu akan teruskan dengan petikan yang kedua, iaitu rencana pelajaran abad ke-21. Boleh tak cikgu minta murid untuk bacakan yang ini? Silakan. Izinkan saya, cikgu. Ya, silakan Hafiz. Pembelajaran abad ke-21 merupakan suatu bentuk transformasi dalam
sistem pendidikan. Kemahiran dan pengajaran abad ke-21 merujuk beberapa kompetensi teras iaitu kolaboratif, cerdik digital, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran berpusatkan murid. Di dalam bilik darjah, murid perlu aktif menjalankan aktiviti pembelajaran. Aktiviti pembelajaran bukan lagi dipimpin oleh guru semata-mata, tetapi turut melibatkan peranan murid bagi menjayakan suatu proses pembelajaran. Murid juga perlu bijak mencari bahan dan aktif bersoal jawab dengan guru semasa pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran abad ke-21 tidak mudah. Namun, ada peribahasa menyatakan, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Guru-guru dan murid-murid harus bersikap positif. Baik, terima kasih Hafiz. Okey, jadi bacaannya Cikgu fikir macam ada sedikit tersekat-sekat tadi. Jadi Cikgu fikir Cikgu nak bagi 4 bintang lah untuk Hafiz bagi bacaan kali Kita ini. ada masa lagi untuk perbaiki, jangan risau. Betul, kita ada masa lagi untuk baiki. Setiap kali bacaan di dalam kelas kan memang murid-murid sentiasa belajar untuk membaiki bacaan mereka. Boleh tak Cikgu teruskan dengan murid yang kedua, Cikgu Kira? Silakan, Cikgu. Izinkan saya, Cikgu. Silakan Alia. Pembelajaran secara kolaboratif juga penting dalam pembelajaran abad ke-21. Pelaksanaannya boleh dilakukan antara guru dengan murid, murid dengan murid ataupun murid dengan teknologi maklumat. Pembelajaran secara kolaboratif dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyeronokkan. Mereka akan membantu untuk menyelesaikan masalah pembelajaran supaya objektif pembelajaran tercapai. Bak kata peribahasa, bersekutu bertambah mutu. Selain itu, pembelajaran abad ke-21 juga mempunyai matlamat serampang dua mata kerana murid dapat mengaplikasikan pelbagai kemahiran semasa pembelajaran dan pengajaran. Mereka akan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran berbahasa dan kemahiran reka cipta dengan baik. Seterusnya, murid juga dapat belajar secara hands-on sehingga mampu menghasilkan sesuatu. Pembelajaran secara teori sahaja tidak digalakkan dalam pembelajaran abad ke-21. Murid perlu menghasilkan sesuatu seperti membuat pembentangan kertas kerja, memberikan pendapat, menghasilkan model projek dan sebagainya. Mereka juga mestilah mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan berani. Hasil tugasan murid dinilai secara pentaksiran sumatif bukan hanya secara formatif. Baik. Terima kasih Alia. Jadi sebutan nadanya juga bersesuaian untuk bacaan kali ini. Jadi cikgu nak bagi Alia 5 bintang. 5 Boleh? bintang. Okey, baiklah. Okey. Murid-murid telah selesai membaca. Betul. Sekarang kita teruskan untuk melengkapkan borang kita tadi. Jadual ataupun carta KWLH kita. Jadi murid-murid, cikgu fikir murid-murid tadi telah pun bersedia ya untuk kita kongsikan apakah murid-murid yang telah murid-murid pelajari daripada bahan bacaan kita tadi. Kita mulakan dengan petikan yang pertama. Mungkin boleh kongsikan jawapan bagi L lebih dahulu. Silakan. Izinkan saya, Cikgu. Ya, terima kasih Suega. Perkara yang saya pelajari selepas membaca ialah anak kampung Sira ialah Sadam Halul, iaitu anak orang asli dari kampung Sira. Seterusnya, Sadam Alim masuk ke asrama dengan perasaan yang berat hati, tetapi akhirnya dia berasa teruja untuk belajar dan mencapai cita-citanya di sana. Baik, itu saja Suega. Terima kasih. Jadi jawapan Suega tadi sebenarnya telah pun, kalau Ifah perasan, apa yang ingin diketahui telah pun terjawab di bahagian L dipelajari. Jadi maklumat tersebut ada dalam petikan. Jadi adalah kaitannya cikgu kan? Ya, jadi terjawablah persoalan yang ingin diketahui tadi. Bagaimana pula dengan yang kedua? Silakan. Izinkan saya, Cikgu. Ya, Fauzan. Silakan Fauzan. Perkara yang saya pelajari selepas membaca ialah Sanum Aloy menyatakan bahawa dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Kemudian? Okey, dia akan belajar betul-betul untuk mencapai cita-citanya. Okey, baik, itu saja. Bagaimana Fauzan dengan yang keempat cikgu kira ada lagi satu soalan, betul tak Fauzan? Cikgu, untuk soalan kedua yang ingin saya ketahui tidak ada dalam petikan, Cikgu. Oh, tiada Tidak dalam ada. petikan. Jadi nak buat apa Irfan kalau Kita tiada? kena tambah bacaan kita cikgu. Ya, betul. Terima kasih. Jadi murid-murid bolehlah pindahkan maklumat tersebut dalam lajur H. Dan apakah yang perlu Fauzan lakukan? Mungkin Fauzan boleh kongsikan? Apa yang Seperti cikgu Fauzan nak maklumkan buat? tadi. Macam mana nak cari jawapan kepada persoalan tadi? Saya akan cuba melayari internet untuk mencari dan membaca cerpen ini atau mencari sumber daripada buku cerita. Ya, tepat okey. sekali. Terima kasih tahniah cikgu ucapkan untuk kumpulan yang pertama ini. Mereka kumpulan berjaya fiction. menyelesaikan lajur KWLH. Bagi maklumat yang telah dibaca. Boleh cikgu teruskan tak dengan yang Silakan, seterusnya? cikgu. Boleh, tak ada Ya, masalah. jadi cikgu teruskan dengan petikan yang kedua. Silakan. Ini bagi kumpulan bukan fiction. Kumpulan bukan fiction.
Siapa nak cuba dulu? Cikgu, Ya, Hafiz. Silakan Hafiz. pembelajaran abad ke-21 merupakan suatu bentuk transformasi dalam sistem pendidikan. Selain itu, pembelajaran abad ke-21 merujuk beberapa kompetensi teras iaitu kolaboratif, cerdik digital, kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Seterusnya, pembelajaran abad ke-21 dilaksanakan di dalam bilik darjah dengan berpusatkan murid. Selain itu, pembelajaran dilaksanakan secara kolaboratif dan menggunakan aspek kemahiran berfikir arah tinggi. Okay, baik. Baik, itu saja Hafiz jawapannya. Maksudnya apa yang Hafiz dapat tadi ada dalam petikan yang dibaca tadi. Jadi selesai. Maksudnya Hafiz berpuas hatilah kerana dapat tahu apa yang dia nak tahu. Okey, baik, kita pergi kepada yang kedua. Siapakah? Gilirannya Alia saya kira. Sila Alia. Terima kasih cikgu. Ya. Perkara yang saya pelajari selepas membaca petikan ini ialah kelebihan pembelajaran abad ke-21 ialah dapat mengubah suasana pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyeronokkan. Ya. Murid-murid dapat menguasai kemahiran menyelesaikan masalah, berbahasa dan reka cipta dengan baik. Baik. Selain itu, murid-murid dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Baik. Seterusnya cikgu, Ya. bagi Hafiz, cabaran sila. dalam pembelajaran abad ke-21 tiada dalam petikan cikgu. Oh, tiada dalam petikan. Jadi Alia, apa yang harus kita lakukan Alia? Seperti yang cikgu beritahu Fauzan tadi. Apa kita boleh buat Alia? Jadi soalan ini saya akan masukkan dalam laju hash. Ya, tepat sekali. Kemudian? Baik, bagaimana Alia ingin mencari tahu tentang maklumat yang seterusnya? Saya Kongsikan. akan melayari internet atau bertanya sendiri kepada cikgu. Bertanya terus kepada cikgu. Jadi cikgu kena jawablah ya. Silakan Okey, baik. cikgu. Dah ditanya tu. Cikgu ingin kongsikanlah Baik. cabaran dalam pembelajaran abad ke-21 ini. Jadi antaranya ialah cabaran daripada seorang guru itu sendiri. Guru perlulah ada persediaan. Kena tahu untuk melaksanakan pembelajaran abad 21 di dalam kelas. Yang kedua, guru perlulah ada perancangan sebelum melaksanakan pembelajaran abad ke-21 di dalam kelas kerana masa untuk menjalankan aktiviti pembelajaran abad ke-21 ini sebenarnya agak panjang. Betul. Jadi kalau rancangan itu tidak begitu baik, akan mengganggu keseluruhan pembelajaran dan mungkin objektif tidak tercapai. Jadi itu antara cabaran yang cikgu boleh kongsikanlah. Jadi Alia boleh teruskan cari bacaan maklumat lain untuk mengetahui cabaran yang seterusnya. Jadi Irfan, cikgu kira murid-murid cikgu telah pun berjaya ya melengkapkan jadual KWLH ini dengan sebaiknya. Jadi cikgu nak bagi bintang lah untuk anak murid cikgu, berapa boleh ke? bintang untuk kesemua murid cikgu? Sebab bukannya mudah sebenarnya Irfan untuk melengkapkan jadual KWLH ini. Kalau dalam kelas apabila perbincangan kumpulan kan memang perlukan bimbingan guru juga dan mereka perlu ada kerjasama yang baik. Jadi cikgu nak bagi 5 untuk setiap bintang seorang. untuk Baik, apa kata semua sekarang murid. kita berikan tepukan dulu untuk mereka Ya, cikgu. terima kasih, Baik, Irfan. tahniah Ya. kepada semua murid cikgu yang sememangnya telah pun berjaya menjawab dengan cemerlang sekali. Jadi, sementara Bu Irfan nak tampal banyak sangat bintang dekat sini, apa kata kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk slot mendengar rendah.